Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Alhamdulillah. Setakat ni kita dah ada 36 pelajar yang masuk dan yang saya jangka ramai lagi yang akan masuk lah dalam masa terdekat. Tak apa. Kita teruskan dengan sesi kuliah kita. Kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertamanya terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi pagi ini. Minta maaf tadi kebetulan pukul 9 ada mesyuarat. Just nice habis pukul 10.55 tadi ya. Jadi kita mulakan kuliah, kita sambung balik. Kalau ikutkan hari ini hari Selasa kuliah dan pada hari Khamis pun kita ada kuliah insya-Allah. Dan pada minggu hadapan saya difahamkan kita cuti raya. Jadi malam ni malam ke-25 dah kita berpuasa. Hari ni puasa yang 24, esok 25. Jadi kita ada masa lagi untuk pecutan terakhir 10 malam terakhir lah. Baki lagi 5 lah. Jadi kita hendaklah bersemangatlah ke arah untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Okey, saya teruskan kuliah. Boleh nampak skrin saya? Boleh, Sir. Boleh. Okey, saya cuba ulang balik contoh yang lepas di mana pada minggu lepas saya dah masuk beberapa contoh lah untuk mendapatkan rate of change. Sama ada melibatkan circle, sfera, cylindrical, cone, ladder, motion dan sebagainya. Ya. Jadi saya dah pergi 4 contoh kalau tak silap. Dan yang terakhir sekali saya bagi contoh yang melibatkan cone. Dan saya cuba selesaikan A dan B. Tapi disebabkan ada pelajar mungkin masih lagi keliru, jadi saya ambil keputusan untuk ulang sekali lagi slide ni. Okey pelajar, perhatikan soalan betul-betul dan macam mana kita menulis daripada ayat kepada mathematical symbol. Baru senang kita nak menyelesaikan masalah. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya 4, cone. A tank of water in the shape of cone is leaking water at a constant rate 2 meter cube per hour. Kalau kita tengok sini, kalau kita tengok gambar rajah cone, ini lebih kurang gambar rajah cone ya. Dan dia leaking di sini. Dia leaking di sini di mana kita assume kuantiti dia
adalah penuh dan dia akan berkurangan. A tank of water in the shape of cone is leaking water at a constant rate of 2 meter cube per hour. Maksudnya, saya boleh tulis perkataan given, diberi, dv dt sama dengan 2. Ya, 2. Kalau kuliah yang lepas, saya ambil negatif 2. Tapi bila saya rujuk buku, kebanyakan dia menggunakan positif 2. Kadar perubahan dt sama dengan 2 meter per cube. Dan the base radius of the tank is 5 meter. Di sini kalau kita tengok, dia punya parameter yang perlu ialah satu kedalaman dan satu ialah parameter, bukan parameter, radius. Dan di sini radius adalah 5 dan ketinggian dia adalah 14. Ini basic dia. The base radius of the tank is 5 meter and the height of the tank is 14 meter. Volume of a cone is V equal to 1/3 pi r square h. Soalan yang pertama, A, what's the rate is depth of the water in the tank changing when the depth of the water is 6 meter. Dalam kes ni, apakah kadar kedalaman? Jadi dalam kes ni, find dH dt apabila when the depth of the water is 6 meter. Ini yang sebenarnya kita nak cari. Jadi kalau kita dapat translate daripada ayat kepada mathematical problem, kita senang untuk menyelesaikan masalah. Katakan saya tulis sini, find dH dt when h equal to 6. Okay. Okey pelajar, kita mula. Kalau dH dt, ni penting ni, dH dt. Kalau kita apply chain rule, cepat sangat okey. Kita ada rumus V sama dengan pi r kuasa 2h bahagi 3. Dan rumus ni V sama ada R ataupun H. Tapi kita ada H, kita ada T. Sebab tu wujudnya dV, dV. Tu. Jadi daripada sini, bila kita nak dapatkan dH dV, kita ada V dalam sebutan R dengan H. Jadi kita kena tukar R dalam sebutan H supaya kita nak hanya wujud dua parameter saja. V dengan H. Macam mana cara dia? Kalau kita rujuk pada segitiga, ya, 5, 14. Dan kita tahu kalau kita ambil segitiga kecil, sini R, sini H. Jadi nisbah dia, kalau kita ambil nisbah R bagi H segitiga kecil, sama dengan nisbah segitiga besar, 5 bagi 14. Dan kita boleh ringkaskan, R boleh ditulis sebagai 5H bagi 14. Okey, jadi di sini, kita boleh tulis 1/3 R kuasa 2. 5H bagi 14 kuasa 2 darab H. Dan rumus ni terus bertukar menjadi V sama dengan 5 kuasa 2, 25. H kuasa 3,
bahagi dengan 14 kuasa 2 darab 3, dia akan menghasilkan 588. Dan di sini baru kita boleh bezakan dV dH. Kalau kita perhati, kita bezakan H kuasa 3 sebenarnya. 3H kuasa 2. Jadi 3 darab 25 dia akan menghasilkan 25 bahagi 588. Bezakan H kuasa 3 adalah 3H kuasa 2. Kita boleh kecilkan lagi. Dan di sini, bila kita kecilkan, dia akan menghasilkan apa ni? Boleh tak kita ringkaskan? Kalau kita tak nak biarkan saja pun boleh. Okey. Kita nak dapatkan find dH dt when H equal to 6. Di sini, kita turunkan. Therefore, dH dt sama dengan dH dV, kita darab dengan dV dt. dH dV di sini kita terbalikkan 588 bahagi 25 darab 3. Jadi 75 H kuasa 2. Dah selesai bahagian dH dV. Dan dV dt ialah nilai yang diberi 2. Dan bila kita selesaikan, dia boleh dikecilkan menghasilkan 49 588 darab 2. Dan bila kita ganti dH dt, tak ada ruang bila H sama dengan 6, bila kita ganti, sebenarnya kita darabkan 588 bahagi 75, 6 kuasa 2 darab 2. Di sini, dia akan menghasilkan, bagi pelajar yang dah cuba, dia akan menghasilkan 45 bahagi 75, 4. Ini jawapan dia lah. Di mana yang paling penting sekarang ialah di sini ni. Bila kita nak dapatkan dH dt berdasarkan chain rule, dH dt dH over dx, dV over dV, dV over dt. Jadi kita nak dapatkan dV dH. Sebab tu pemboleh ubah kita tukar R dalam sebutan H. Jadi bila kita ganti R bersamaan 5 bagi 14H dan semua hanya terhasil V dengan sebutan S sahaja. Begitu seterusnya. Kalau sekiranya pelajar nak selesaikan B, yang ni macam mana? We want to find apa ada? dr, radius of the top, dr over dt when H equal to 6. Why? Because what's the rate is the radius of the top of the water in the tank changing when the depth of the water is 6 meter. Bila kita dah dapat dr dt, maksudnya kita kena bina seperti chain rule tu. dH dt, jadi dia punya ni adalah dH dV. Kalau saya tunjuk skrin satu lagi
dr dt dr dt. Tengok. Jadi di sini kita introduce dv. Jadi dv dt ni daripada given, the first statement tu. Kalau dr dt dia bermula daripada v, tapi bila kita nak bezakan dv terhadap r, kita kena ganti h sama dengan berapa dalam sebutan r. Baru kita bezakan. Macam mana nak dapat ini? Dia berdasarkan segitiga tu. 5, 14, R, H. R per H, segitiga kecil, dinisbahkan dengan segitiga besar. 5 per 14. R 14 bagi 5 sama dengan H. Jadi kita ganti dulu. V sama dengan 1/3 pi R kuasa 2. H adalah 14 R bagi 5. Jadi 14, 15 pi R kuasa 3. Baru pelajar dapatkan dV dr. Dan buat salingan dr dV, iaitu kita terbalikkan nilai dia. Saya rasa ni adalah solution bagi contoh A. Pelajar boleh snap gambar untuk dapatkan solution. Saya besarkan sikit ya. Okey, seterusnya ni idea untuk menghasilkan B. Kalau kita perhatikan, find dr over dt when h equal to 6. Tapi kalau dr over dt, yang ni adalah chain rule dia. Bila chain rule dia adalah dr over dv, maksudnya kita nak dapatkan dv over dr. Formula V, hiasan, tukar semuanya dalam sebutan R. Berdasarkan komitmen ni lah. Okey, ni adalah solution untuk A. Sama saja seperti yang saya lukiskan tadi. Okey pelajar, ambil gambar dahulu. Setakat ni 41 pelajar dan kita kehilangan lagi 12 pelajar lah. Ramai betul pelajar yang ponteng kelas saya. Saya doakan semoga kita ada sesi face to face lah sebelum semester berakhir. Saya tak pasti perancangan KPT macam mana. Adakah kita teruskan saja online pada semester ni ataupun KPT akan bagi arahan berbeza lah. Ianya bergantung kepada perubahan arahan daripada KKM. Kita ikut perintah saja. Okay, next. Okay, ambil gambar dahulu. Motion. When a ball is thrown straight up in the air, its position may be measured as the vertical distance from the ground. Regarding up as the position direction, and let st be the height of the ball in feet after t seconds. Suppose that st equal to minus 16t squared plus 128t plus 5. What is the velocity after 2 seconds? Dia kalau kita cuba fahamkan situasi katakan ni ground lah. Kita lambung bola daripada bawah ke atas. Dan dia akan
turun ke bawah balik. Dan ketinggian ni diwakili oleh fungsi S. Negatif T squared 128T plus 5. Ini basic formula untuk distance lah. Distance from ground. Sebab tu dia sebut vertical distance from the ground. What is the velocity after 2 seconds? Kita tahu by formula velocity simbol SV sama dengan ds over dt. Maksudnya first derivative. Macam mana? T squared minus 60 times 2 32 T kuasa 1. Dan plus 1 to 8T become 1 to 8. Differentiate 5, 0. Dah. Jadi kalau soalan yang pertama, velocity after 2 second, maksudnya kita ganti T sama dengan 2. Negatif 32 darab 2 tambah 1, 28. Dan di sini jawapan dia ialah 64. 64 apa? Feet per second. Maksudnya laju apabila T sama 2 adalah kita ganti saja daripada ds dt dengan T sama dengan 2. Okay, next. B. Acceleration. Simbol dia A, acceleration, dan dia adalah sama dengan bila V tadi dibezakan sekali lagi tak ada masa. Mana V? Daripada sini. Dia akan menghasilkan negatif 32. Jadi, dalam kes ni, untuk acceleration, dia sama dengan feet over secant square. Itu simbol untuk acceleration. Okay, see. At what time is the velocity is minus 32 meter per second? Kita tahu V sama dengan negatif 32 T plus 128 sama dengan minus 32. Kita solve lah persamaan tu. Ya? Kita solve persamaan tu. Jadi minus 32 sama dengan minus 32 minus 28. Cuba guna kalkulator sekejap. T sama apa? T sama dengan 5, ya? Yang ni guna kalkulator lah. 128 times 32 dia akan menghasilkan 160. 160 times 22 divide by 32. Dan di sini akan menghasilkan 5 lah. Okay, next. D. When the ball a height at 117. Maksudnya D bermaksud ST sama dengan 117. Apa dia S? Basic formula minus 16 T squared plus 128T plus 5 equal to 117. Okay. Cuba saja selesaikan. Minus T squared plus 128T. Cuba tengok cara penulisan T saya dengan plus. Beza, T biasanya saya cengkukkan garis menegak tu. Jadi tolak 5 jadi tolak 112 sama dengan sifar. Solve kan yang ni.
dan kita akan menghasilkan 2 nilai bagi T. Cuba sekejap. Mana kalkulator saya ni? Okey, saya menggunakan Casio FX570MS. Ada pelajar tanya sebelum ni, sama dengan yang saya punya, tapi yang saya punya ada yang tulis second edition. Jadi pelajar boleh guna untuk dapatkan solution bagi quadratic lah. Tekan mode, insyaAllah pelajar akan jumpa lah cari equation EQN. Lepas tu dalam kalkulator saya ni cari, bila tekan mode cari EQN dan pilih satu. Unknown ada berapa? Itu salah ya. Punya sama lama dah saya tak cari apa ni. Saya tak guna kalkulator sendiri ya. Okey. Bagi pelajar yang ada masalah, untuk menyelesaikan ni dia akan menghasilkan 1 dan 7. 1 dan 7 lah. Cuba buat saya makan. Saya tunggu sekejap. Menggunakan kalkulator masing-masing. Okey, dapat? Boleh kita teruskan? Boleh, sir. Boleh. Okey, saya teruskan lagi. Okey, mungkin nota pada apa ni, untuk bahagian D, kalau saya cerita tadi, dari segi fizikal tu, ni ground, di mana kita lambung bola ke atas dan dia akan kembali ke bawah lah. Jadi kalau kita buat pada minit yang pertama, sebenarnya dia dah memotong ketinggian 117 dan dia naik lagi ke atas melebihi 117 dan capai satu kemuncak lah. Dan di sini dia akan jatuh. Dan kita dapati pada minit yang ketujuh, ketinggian dia ialah 117, di mana dalam kedudukan bola tu turun ke bawah. Minit yang pertama tadi, bila T sama 1, dia ketinggian 117 tapi dalam keadaan bola tu masih lagi bergerak ke atas. Itu beza dia lah. Minit pertama, bola bergerak ke atas. Minit ketujuh, bola bergerak ke bawah. Jadi sebab tu dia ada menghasilkan 2 nilai. Okey, pelajar, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey, boleh baca dulu sekejap. Dapatkan idea.
untuk sliding ladder. Ada setengah tu dia lukis macam ni lah. Kalau kita diberi satu dinding ataupun wall, dan di sini kita ada ground lah. Jane is at the top of 5-meter ladder. Kita tahu ladder ni adalah 5 meter lah. When it starts to slide down the wall at the rate of 3 meter per second. Yang ni yang kita kena tulis dulu. Apa maksud? Jane is at the top of 5-meter ladder when it start to slide down the wall at rate of 3 meter per minute. Kalau kita menggunakan di sini parameter X dan di atas ni sebagai parameter Y. Katakan dia jatuh dalam keadaan dy dt sama dengan 3 meter per minit. Katakan minit saya simbol sebagai T lah. Okey. Negatif 3. Lepas tu, ini soalan. Jack is standing on the ground behind her. How fast is the base of ladder moving when it hit him if Jane is 4 meter from the ground at the instant? Kalau kita perhatikan dalam kes ni, apa yang nak dicari ialah kalau di sini pemboleh ubah tu adalah X, kita nak carikan dx dt. Pada masa mana? Pada masa Y sama dengan 4. Tu. Jadi kalau kita keluarkan segitiga ni, kita ada X, kita ada Y, dan kita ada 5. Saya nak tanya pelajar, apakah hubungan yang boleh berlaku berdasarkan segitiga ni? Teorem apa? Teorem Pythagoras ataupun Pythagoras theorem lah. X squared Y squared sama 5 squared. Berdasarkan yang ni, dx over dt dx dt. Kita ada hubungan xy dan di sini kita ada hubungan dx dt dx time dt. Jadi sebenarnya pelajar kena dapatkan dy dy. Sebab kita ada hubungan y dengan x. Macam mana cara dia? Kalau kita nak cari dx dt, paling mudah sekali lah. Kita bezakan terhadap t. Dan kalau kita bezakan, dia akan menghasilkan 2x dx dt. Dan sebutan kedua, bezakan 2y dy dt. Dan right hand side 5 squared 25, beza tak arti akan menghasilkan sifar. Ini salah satu contoh lah. Dan kalau kita dapatkan dx dt, kita jadikan dx dt sebagai tajuk rumus. Dan di sini boleh ringkaskan lagi.
dy dt ialah negatif 3. Kita tahu kita tahu kalau sekiranya hubungan di antara x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 5. Dan bila kita nak dapatkan y sama dengan 4 cm, kalau kita ganti x kuasa 2, 4 kuasa 2, 16 sama dengan 5. X kuasa 2, 9. Ni yang saya buat silap kan. Ni habis kata dah 25. 25 kuasa 2 tolak 16. 9 Jadi X sama dengan 3. Bila dalam kes ini kita ganti saja negatif 2 over 2 habis. Dan kita ambil negatif Y adalah 4 bahagi 3 darab negatif 3. Sebab tu dia akan terhasil 4 meter per second. Betul? Okey, pelajar perhatikan betul-betul macam mana kita selesaikan berdasarkan formula. Jadi kalau sekiranya tak ada formula, memang kita tak boleh selesaikan. Sebagai contoh, circle ada basic formula untuk circle. Sebagai contoh, cylindrical, sfera ada basic formula untuk volume, untuk area dan sebagainya. Tapi dalam kes ni, untuk segitiga, kita ada Pythagoras theorem untuk kita apply dalam menyelesaikan masalah ni. Okey pelajar, boleh salin? Oleh itu, dx dt when y equal to 4 sama dengan 4 meter per second. Okey, salin lah. Okay, kalau kita follow dia punya step sama seperti yang saya tunjukkan tadi lah. Okay, boleh ambil gambar. Okay, sudah? Belum lagi? Okay, sekarang ni saya masuk subtopik baru. Kita namakan sebagai minimum and maximum point. Gambar rajah yang saya tunjuk ni sama seperti gambar rajah yang kita tunjuk di awal slide bagi chapter 3 yang lepas lah. Di mana bagi roller ni kita dapati dia berada satu ketika tu lowest point di sini, di sini, di sini dan sebagainya. Kalau tengok pergerakan dia, kalaulah bermula daripada sini, daripada ground, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah dan sebagainya, di mana berlaku motion, pergerakan daripada maximum point, minimum point dan sebagainya. Itu satulah.
Itu pengenalan kepada minimum and maximum point. Yang kedua, istilah untuk pagi ini kita cuba fahamkan apa maksud increasing and decreasing. Increasing or decreasing, the shape of graph is related to its defining equation. By analyzing the equation, we are able to determine the properties of the graph. Biasanya kita ambil kisah pemanjat bukit lah sebagai contoh. Kalau kita panjat bukit arah daripada kiri ke kanan, kalau slope ni dia akan menghasilkan slope yang negatif, positif. Dan begitu seterusnya, positif. Tapi bila berada ketinggian paling tinggi, sebenarnya slope di sini ialah sifar. Sebab dia mendata pada titik tersebut. Dan macam mana dengan sebelah kanan? Simbol slope adalah slope yang negatif. Sebab tu dalam slide ni, untuk A, B, range untuk decreasing. B, C, increasing. C, D, constant. Constant seperti tadinya, M equal to 0. D, E, increasing. E, F, decreasing. Ini very basic lah. Formula ataupun physical untuk increasing or decreasing. Dari segi matematik, theorem, let f be a continuous function on interval AB if f prime greater than 0 on AB, then f is increasing on AB. Apa maksud? Paling mudah sekali, kalau kita ambil dua titik A dan B dan kita dapati graf dah sebeginilah. Maksudnya, bila kita differentiate f prime greater than 0, dia sebenarnya mewakili graf yang sebegini. Kalau f prime less than 0, kalau kita ambil dua titik A, B, dia sebenarnya lebih kurang bentuk macam ni lah. Dan untuk f prime equal to 0 on range AB, then f is constant, dia lebih kurang macam ni lah. AB, di mana dia ada satu garis selari. Yang ni kita namakan f prime x equal to 0. Contoh, tengok, increasing ke atas, decreasing ke bawah, constant straight line ataupun horizontal line. Sebab tu tadi saya perkenalkan yang bukit tadi, increase M equal to 0, dan sebelah kanan adalah decrease, munculkan ke bawah lah. Okey, tengok, determine the interval where fx is increasing and decreasing for fx equal to x plus 2. X minus 2 squared. Pelajar boleh bezakan terus, tak ada masalah. Tapi saya cadangkan kita kembangkan dahulu. X plus 2, okay. Kita kembang dulu sebelah kanan. X squared minus 2 times x minus 2 minus 4x. Dan term terakhir negatif square minus 2 squared. Jadi positif 4. Baru kita kembangkan lagi. X time the whole thing ni. Dia akan menghasilkan x cube, x squared, 4x.
Lepas tu kita ambil 2 pula, darab the whole thing tu. Plus 2x squared minus ax plus a. Baru kita apa ni, ringkaskan x cube yang x squared minus 4 times 2 jadi minus 2 x squared, 4 dengan minus 8 jadi minus 4x dan plus 8. Jadi kalau kita nak dapatkan graf maksimum minimum, kita bezakan 3x kuasa 2 tak sama, tolak 4x sama, tolak 4 tambah sifar. Sama je. Jadi dalam teknik ni kita kena dalam teknik untuk menyelesaikan ni kita kena dapatkan critical point. Critical point bila f prime sama dengan sifar. Terus saja. Maksudnya kita kena 3x kuasa 2 4x tolak 4 samakan sifar. Berdasarkan yang ni kita akan menghasilkan dua nilai. X sama dengan 2 negatif 2/3. Ya? Bila kita dapat dua titik, kita bina dua sempadan. First, kita ambil titik X sama dengan negatif 2/3. Dan satu lagi kita ambil X sama dengan 2. Lepas tu kita gariskan. Dan kita kecilkan lagi. Satu yang kecil daripada negatif 2/3. Yang kedua range di antara negatif 2/3 sehingga 2. Dan satu lagi range yang besar pada 2. Paling mudah sekali, katakan kita ambil sini X sama dengan negatif 1. Di sini mungkin kita ambil X sama dengan sifar. Mengapa kita pilih salah satu sifar, satu titik? Sebab kita boleh buat ujian selepas ni. Okey, macam mana kita nak tengok sama ada increasing ataupun decreasing atau increasing? Berdasarkan f prime. Kalau pelajar tengok di sini, f prime sama dengan, saya tulis di mana? Katakan di sini. F prime sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x tolak 4. Ya? Bila kita ganti x sama dengan negatif 1 dalam persamaan, 3 negatif 1 kuasa 2 negatif 1 tolak 4. 3 negatif 1 kuasa 2 positif 3. Negatif 4 negatif 1 positif. 4 tolak 4 sifar jadi 3. Jadi bila kita dapat 3, f prime tu nilai 3, dia ada increase positif dan bentuk dia macam ni. Ambil x sama sifar, ganti dalam 3 darab sifar sifar, negatif 4 darab sifar sifar tolak 4. Negatif 4 kan? Negatif, decreasing, bentuk dia turun ke bawah. Dan untuk range yang ketiga, X besar pada 2, katakan ambil 3. Kita ganti 3 kuasa 2, 4 darab 3 tolak 4. 9 darab 3, 27. Tolak 12 tolak 4. Nilai dia positif 11. Dia increase dan bentuk dia macam ni. Berpandukan yang ni, saya tekan apa tadi? Okey, berpandukan yang ni, kalau pelajar perhati di sini, kalau kita nak lukiskan gambar raja, dia naik ke atas, turun ke bawah, dan naik balik. Apa maksud?
Maksudnya pada titik negatif 2/3 ialah titik maksimum. Dan pada titik 2, kita tak tahu y dia berapa, adalah titik minimum. Jadi sebenarnya macam mana kalau sekiranya kita nak dapatkan titik? Kita ganti dalam fx. Dapatlah nilai titik bagi y lah. Ni cara dia macam mana kita nak dapatkan titik maksimum minimum. Daripada contoh yang pertama ni, kita perkenalkan critical point. Critical point ni boleh didapati apabila kita bezakan persamaan tadi, samakan dengan sifat dan dapatkan titik-titik daripada f prime sama sifat. Daripada dua titik tadi, jadi bina dia punya range dan dapatkan sama ada menokok ataupun menyusup. Seperti kes di bawah lah. Tapi soalan dia setakat slide kita ialah determine the interval where fx is increasing and decreasing for fx. Maksudnya, answer kita setakat ni adalah untuk negatif infinity sehingga negatif 2/3. Increasing. Between -2/t until 2, ni decreasing. Dan greater than 2, maksudnya 2 hingga infinity, dia adalah keep increasing. Keep increasing. Okey pelajar, ni salah satu cara lah di mana pelajar kena hafal dah untuk menghasilkan maksimum minimum, mesti kita dapatkan dulu critical point. Apa critical point? F prime equals 0. Okey. Ni graf berdasarkan graf tadi lah. Kalau kita bina negatif 2/3, ni sempadan yang saya bina tadi. Dan satu lagi, x sama dengan 2 kan. Jadi range yang kita bina ialah sebelah kiri ni. Sini. Dan sini. Menokok, menyusut, menokok. Kalau kita tengok ni balik, menokok, menyusut, menokok. Dan di mana maksimum? Di sini. Di mana minimum? Di sini. Jadi kalau berdasarkan fx sama dengan x tambah 2, x tolak 2 kuasa 2, when x sama dengan negatif 2/3, kita dapat titik, cari titik y. When x sama dengan 2, pun kita dapat cari nilai y. Daripada sini, kita tahu 2, sini, nampak gaya sini sifar lah. 2 sifar adalah minimum point. Dan kalau x sama dengan negatif 2/3, y itu sama dengan berapa? Di sini adalah maximum point. Okey pelajar. 11:53 dah. Saya rasa cukup dulu untuk pada pagi ni. Nanti kita masuk titik-titik ekstrimum lah. Apa maksud ekstrimum? Maksudnya kita nak dapatkan titik-titik maksimum ataupun minimum berdasarkan kaedah-kaedah. Kalau sekali imbas, extremum relative function is defined on an open interval. At some point in the interval, the function reach maximum or minimum value. Then we say that the function has a relative extrema on that interval. Relative extreme of function y occur only at the critical point or stationary point. Tadi saya dah perkenalkan
critical point. Apa dia? Bila f prime equal to 0. Dan apa maksud stationary point? Adakah f double prime sama dengan sifat? Yang ni kita tunggu kuliah seterusnya lah. Dan there are two methods to find the relative extremum. First method, first derivative test. Second method, second derivative test. Yang ni kita sambung balik lah pada sesi kuliah seterusnya. Okey pelajar. Tadi saya bagi tahu pada pelajar sekiranya perlukan skrip test masing-masing, sila PM personal pada saya dan saya akan WhatsApp lah. Jika ada kesilapan apa-apa, kena maklum pada saya balik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari Khamis ya. Assalamualaikum sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir.